Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar pelai-pelai semua? Saya mendoakan saudara anda semua sihat walafiat walaupun kita dalam keadaan bercempera. Nak tengok siapakah yang pertama muncul. Saudara Syah Ibrahim, apa khabar Saudara Syah? Waalaikumsalam. Mustafa Ilyas, Mat Ali Arifin, Dir MJ, Dir Adiwara Angkasa, Samsul Anwar, Muhammad Azmi, Muhammad Ali. Terima kasih sebab malam bersama dengan saya. Ibrahim Cik Muda, Nur Azwa, Rubidin tentulah muncul dengan pasangannya. Alias Adan Khalil, khabar, terima kasih. Putih Osman, Azlan Yusof, Lan Basung, Mio Kemi Kelantan Zikri, Haji Aswah, Muhammad Fauzi, Buyok Buang. So Azlan Yusof, Waksu, apa khabar Waksu? Eva Arifah, Samsudin Muhammad Zain, Sada Mahmud Bakar, Azhar juga kirim mengirimkan saya macam-macam gambar, cantik gambar tu. Saudara Bersama Rusinin Kurungut daripada Sabah. Saudara Muslim Ahmad, apa khabar Saudara Muslim? Muhammad Razlan, Saudara Ramli, Saudara Sulaiman, apa khabar Aikau? Somban okey ke? Markim mana tadi dia? Markin Kamalamali. Basri Baco, Azwan Aziz, Sulaiman Hassan, Amaluddin, Asno, Margaret, Adali Dali, Muzailan, Raja Kamarul, Raja Baizan, apa khabar? Yusuf Awang, Tengku Osman, okey ku? Moga sihat. Wan Sofi, Jafar Ahmad, Muslim Ahmad, Detman, juga Aris Saleh, Saudara Amir, nama macam nama saya pula, Amir Hamzah Kamarudin. Waalaikumsalam. Syarif Sahad, Nur Lela, Hasham Sabtu, Hanifah Saidin, Yang Maya, Nilawati Bakar dan Osman Kamil serta teman-teman yang lain. Kalau saya tak sebut nama tu malam ni pasti saya akan tengok, saya akan lihat, saya akan santuni satu persatu. Kalaulah saya tidak dapat menyantuni persoalan yang saudara lontarkan, saya mohon maaf kerana kadang-kadang naik laju. Ya, saudara Haji Aswar Alur Gajah, saudara Zali Samad, terima kasih. Banyaknya tu. Mariam Leman, Syam, Aizah Ibrahim, apa khabar Zah? Ucu Ijai, Agus Salim, Zalwira Abdul Rahim. Baik, saudara. Hari ini lebih dah setahun dah kita berhadapan dengan virus corona. Namun masih lagi belum ada tanda-tanda ia berkurangan, malah meningkat. Hari ini saja sejumlah 2018 kes dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan dengan satu kematian. Jumlah keseluruhannya sudah meningkat pada 95,327. Sabah juga agak menggusarkan, Rosinin dah naik balik daripada 156, hari ini 247. Labuan berkurangan, Sarawak alhamdulillah kosong. Kedah juga berkurangan, Penang berkurangan 18 kes, di Perak semalam turun, hari ini naik balik 21. Cuma di Selangor, di Selangor begitu memeranjatkan kita kerana hari ini rekod di Selangor adalah 1,204 orang yang dijangkiti oleh virus corona. Semalam 441. Di Kuala Lumpur kurang, semalam 284, hari ini 127. Putrajaya 5, Negeri Sembilan 58, Melaka 9, Johor sebagaimana saya katakan semalam. Trend peningkatan di Johor begitu membimbangkan kerana daripada 77 dia turun 75, dia naik 156, hari ini 278 kes ya. Wak Sukimin Wak Jan, salam. Saleh Muhammad Husin. Di Pahang kekal 12 saja jangkitan. Di Terengganu alhamdulillah berkurangan 1 jangkitan saja. Diksi apa khabar? Salam perjuangan, terima kasih. Yaya Ibrahim Matip, Waalaikumsalam. Anida Shah, saya Pak Mat. Terima kasih Pak Mat. Tepuk tangan Pak Mat. Di Kelantan semalam 10, hari 6, dan Perlis terus kekal dengan
sifar COVID-19. Saya juga ingin melaporkan bahawa seluruh Selangor menghampiri zon merah di keseluruhan kawasannya. Sebab data Pusat Kesiapsiagaan dan Tindakan Cepat Kebangsaan menunjukkan negeri Selangor kini menghampiri zon merah sepenuhnya apabila 8 daripada 9 daerahnya berada dalam zon itu semalam. Hanya daerah Sabak Bernam saja yang masih dikategorikan sebagai zon jingga dengan 26 kes. Daerah Kelang merupakan daerah yang tertinggi, 3,677 jangkitan. Ulu Langat 1,847, daerah Petaling 1,106, 5 lagi daerah itu Gombak, Kuala Selangor, Sepang, Kuala Langat, Ulu Selangor dengan 59 kes positif jangkitannya. Di wilayah Persekutuan masih mencatatkan semua mukimnya berada di zon merah. Antaranya Lembah Pantai 1917, Kepung 279, Ceras 253 dan Titiwangsa 432. Negeri Sabah masih mencatatkan zon merah tertinggi dengan 12 daerah, iaitu Kota Kinabalu 1045, Lahad Datu 811, Sandakan 454, Tuaran 356, Penampang 375, Tawau 393, Putatan 95, Kota Belud 71, Kudat 68, Papar 86, Keningau 48 dan Sempurna 51. Di Pulau Pinang 3 daerah, iaitu daerah Timur Laut 263 kes, Barat Daya 250 dan Seberang Perai Selatan ada 49 kes jangkitan. Bagi negeri Perak dan Kedah masing-masing punya 2 zon, iaitu di Perak, iaitu di Hilir Perak, iaitu di Teluk Intan, di Pegan Datuk, di Pasir Salak, kerana ada jangkitan sejumlah 756 kes, di Kinta 99 kes dan Kulim 59 kes. Bagi Negeri Sembilan pula, Seremban mencatatkan yang tertinggi iaitu 1465, dan 2 zon merah di Pahang iaitu di Bentong 380 kes dan Kuantan 59 kes. Manakala di Perlis hijau kerana tidak ada kes positif COVID direkodkan sejak kemarin. Seperti yang saya katakan, dah masuk minggu kelima. Manakala di Kelantan, Terengganu tidak mempunyai sebarang zon merah. Malah Sarawak pula menghampiri negeri bebas COVID-19. Hanya mencatatkan 2 kes saja yang positif semalam, iaitu di Sibu. Berlainan dengan Melaka, negeri itu kembali mencatatkan zon merah di Jasin. Dan daerah Jasin dengan jangkitan 109 kes. Ini adalah laporan yang saya terima. Cuma sekarang ni kita bercakap sedikit, saya ambil masa tentang COVID ni kerana sebenarnya syarikat yang membekalkan vaksin COVID-19 ini memang mereka merahsiakan harganya. Tetapi tujuan mereka tidak lain tak bukanlah untuk mengaut keuntungan maksima pada negara yang membeli pada harga termahal. Malaysia merupakan adalah negara yang membeli vaksin yang agak mahal. Jadi semalam kerajaan Belgium, itu kerajaan di Belanda, secara rasmi menyebut kerajaan mereka cuma membayar 1 bilion untuk 33 juta vaksin dari pembekal yang sama dibeli oleh kerajaan Malaysia. Sebaliknya kerajaan Malaysia membayar 3 bilion untuk 10 juta vaksin. Jadi di Belanda 33 juta, harganya 1 bilion. Kita 3 bilion untuk 10 juta vaksin. Jadi ada perbezaan lebih kurang 23 juta vaksin tu. Mana perginya tu? Ini merupakan sumber dari berita harian. Kemudian agak menarik juga apabila saya terpandang bahawa pada bulan November, 27 November, Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham menyatakan bahawa kementeriannya, iaitu Kementerian Kesihatan, masih lagi menilai dan menimbangkan tentang keberkesanan vaksin tersebut dan juga begitu bagaimana cara penggunaannya dan sebagainya. Tapi nampak gayanya pihak kerajaan masih terus, Kementerian Sains dan Teknologi sudah pun memesan pembelian vaksin dengan nilai sekitar 3 bilion ringgit. Jadi kita melihat banyak orang bertanya berapa sebenarnya harga Pfizer vaksin ni. Dan sekarang ni sudah mula terdedah. Sebab memanglah syarikat farmasikal ni dia akan meresaikan harganya.
Tapi bila seorang menteri di Belanda menjelaskan senarai harganya, kita melihat vaksin keluaran Pfizer iaitu BioNTech dijual pada harga 12 euro untuk satu dos. Jadi lebih kurang duit Malaysia RM59.43. Bagi CureVac pula adalah 10 euro ataupun 49. Dengan Moderna RM18 Amerika iaitu RM72. Sebaliknya, kerajaan Malaysia telah membeli vaksin keluaran Pfizer begitu mahal. Jadi inilah kita harus bertanya dan kita minta supaya kalau bolehlah SPRM pun kena masuk. Sebab jumlah yang dilibatkan dalam pembelian vaksin ini bukan sedikit. Bukan dapat 3-4 juta, bukan 3-4 juta, ini bilion. Jadi kita tak mahu orang-orang lain, orang tertentu mengaut keuntungan. Dan kita juga tidak tahu sejauh mana keberkesanan. Sebab bila ada laporan, kita khawatir juga. Jadi tentang laporan apakah keberkesanan vaksin itu tidak membahayakan dan tidak memudaratkan. YB Mat Esko Pemuda Gombak Saudara Mat, apa khabar saudara? Mutalib Makon, ICRN. Siapa yang patut kena test vaksin dulu? Menteri ke rakyat? Bagi saya menteri lah dulu. Menteri Sains Teknologi lah, Khairi Jamaluddin. Sebab bagi saya melihat bahawa isu vaksin ini kalau tidak ditangani akan menjadi isu politik yang besar. Sebab pembeliannya bukan sedikit dan ia melibatkan pembelian yang begitu mahal dan rakyat tentulah kita tak boleh menerima kalau wang rakyat digunakan untuk, memang niatnya baik tetapi ada pihak yang mahu mengaut keuntungan. Di England semalam telah pun mengumumkan bahawa negara tersebut mengalami perintah berkurung, lockdown selama sebulan. Begitu juga di Spanyol. Spanyol telah pun menganjakkan sehingga bulan Mac tahun 2021 bahawa negara tersebut berada dalam situasi emergency ataupun darurat. Di Perancis 2 minggu, di Jerman sebulan, Itali juga dijangka akan melakukan perintah tersebut. Jadi semua ini kerana mereka berkeyakinan bahawa gelombang kedua virus corona ini akan menyerang. Jadi kita bagaimana? Jangan pula kita sibuk dengan pembelian vaksin tetapi waktu yang sama kita tak mengkaji dan sebagainya. Jadi PB Sabariah siasat juga KJ. Kalau Kad Datuk Seri Najib boleh buat, kenapa tak boleh buat? Ini sebab jumlahnya bukan sedikit. Saya berharap kita harus berfikiran terbuka lah. Dan SPRM pun lihatlah. Kita tak menuduh tapi ada sedikit keraguan dari segi harganya, perbezaan antara harga Belanda. Dan kalau tak silap saya, sewaktu kunjungan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong ke negara Arab, rasanya ada salah sebuah negara Arab itu telah pun bersetuju untuk menderma sekitar tak silap saya 500,000 ke 5 juta vaksin untuk rakyat negara kita. Jadi dalam soal gini kita memang saya bersetuju soal nyawa rakyat adalah lebih penting. Pembelian ubat itu penting. Tapi kita tak mahu melihat ada pihak yang mengaut kekayaan, mengaut keuntungan. Ini yang kita perlukan. Arif Muluk pemimpin yang kalah tak dia apa ni. Belum lagi tak dipilih oleh ahli parti boleh jadi menteri. Yang kalah PRU pun boleh jadi menteri. Ini sekejap lagi kita bincang. Ini soal sekarang COVID ni bahaya ni. Saya tengok. Kalau negara-negara luar, ini menyangkut soal kesihatan kita semua. Bukan hanya saudara, mungkin ada saudara mara kita, anak-anak kita. Dan kita juga memang memerlukan vaksin itu. Kalau benarlah vaksin itu mempunyai keberkesanan yang baik. Jadi kepada teman-teman yang lain, awas gelombang kedua banjir yang masih melanda lagi di pantai timur. Berhati-hati saudara. Di Kuala Lumpur sekejap tadi hujan. Di Selangor sekitar rumah saya tadi hujan. Dalam keadaan begini, banjir melanda, COVID melanda, rakyat pula terus tidak ada kerja, ekonomi terus merudum. Jadi
Walau bagaimanapun dalam saat-saat begini kita harus didiklah anak kita. Kita harus didik anak-anak dan cucu kita dengan ilmu agama semoga mereka tidak akan sesat di zaman remajanya. Tanggungjawab kita tidak akan terlepas dan kita akan disoal. Sebab itu saya sabar malam memberi sedikit pencerahan sekadar yang saya tahu daripada kiriman teman-teman berhubung dengan soal ini. Ini baik. Waktu hujan turun adalah mustajab kita berdoa. Daripada Syahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, dua doa yang tidak pernah ditolak, itu doa selepas waktu azan dan doa pada waktu hujan turun. Ini hadis daripada Al-Hakim yang ke-2534. Status hadis ini hadis sahih. Jadi kalau kita nak berdoa, yang terbaik kalau hari waktu hujan turun, kita berdoa. Kerana insya-Allah doa itu dimakbulkan oleh Allah SWT. Begitu juga setiap kali lepas azan, berdoalah. Memanglah selalunya lepas azan kita berdoakan, mohon pada Allah SWT, mempertingkatkan, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah apa ini Rasulullah SAW makamnya yang terbaik, paling maha agung. Pengajaran daripada hadis ini, doa adalah ibadah yang dituntut pada setiap Muslim melakukannya. Pada kita tak ada lain yang nak minta. Tak payah nak minta pada menteri. Minta kepada Allah SWT. Ada waktunya yang sesiapa berdoa pada Allah akan diperkenankan. Iaitu doa selepas azan dan sebelum iqamah. Doa pada waktu hujan boleh turun. Bila hujan turun, terus berdoa. Kerana Imam Al-Nawawi berkata bahawa penyebab doa pada waktu turun hujan tidak ditolak atau jarang ditolak kerana pada waktu tersebut sedang turun rahmat. Khususnya curahan hujan pertama di awal musim. Ini daripada Fathul Qadir 3/340. Saudara, negara rahmah, ummah sejahtera. Bersamalah kita menyemarakkan ukhuwah untuk memacu perubahan. Hadis ini saya terima bukan dari saya, bukan bacaan daripada buku-buku, daripada Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Johor. Terima kasih warga Ikram Negeri Johor yang sentiasa menghantar pada saya setiap hari, sehari satu hadis. Dan saya akan membacanya sebagai peringatan untuk kita semua. Usai hadis, saya tak lari. Saudara nak marah pun marahlah, nak buat macam mana? Iaitu e-commerce. Saya masih menanti. Tak ada lagi kawan yang nak masuk iklannya. Tak apa, saya tunggu. Tapi kalau tak ada, saya iklanlah barang saya. Barang saya, 2 buah buku saya, Rahsia yang Terpendam dan dari penjara, catatan almarhum Datuk Harun Idris. Kemudian Bahulu Berdal, itu isteri saya bersama juga dengan apa ini Renang Tok. Ini orang Perak, kami orang Perak itulah makanannya. Sabar ya, Saudara Saleh Taib. Kalau saudara berasa hendakkan yang sedap yang terbaru adalah keripik konflik salted egg. Berhubunglah dengan Azhar 01-330-41241. Dan jangan lupa Dendeng Manis Siti Fareha 017-711-4300. Saudara, kalau yang duduk di Batu Cave, bertandanglah ke Om Salai. Di situ ada restoran makanan Salai semua. Om Salai di Sungai Tua. Baik saudara, itu sekadar e-commerce. Malam ini kita membicarakan tentang islah kepimpinan, iaitu bila musang berbulu ayam. Itu tajuk perbincangan kita malam ini, bila musang berbulu ayam. Sebelum saya memberi pencerahan, saya tak lupa membaca pantun daripada Pak Nazir. Pak Nazir ni jauh di utara sana, di negeri Perlis, negeri yang bebas COVID-19. Alhamdulillah Pak Nazir kekalkan kebersihan kita. Iaitu pantun daripada Pak Nazir, gulai pelata, goreng tenggiri, sambal sala, buat sedikit. Orang meminta, kita memberi, jangan pula diungkit-ungkit. Gulai ketuka, masak lemak, rempah ratus, masak cendawan. Jika suka berburuk sangka, boleh memutus sedia kawan. Itu pantun daripada Pak Nazir. Saudara Muzawir Rizham, payah tu kalau musang bulu ayam. Itulah keadaannya, saudara sekalian. Tentang apa ini moratorium, saya masih lagi menerima banyak, bukan sikit, banyak persoalan
kiriman, kekecewaan sebab ada setengahnya bank pun tak layan. Jadi saya nak buat macam mana? Kita selalu menyuarakan kita masih menunggu kepimpinan negara. Bila sebenarnya nak mengumumkan agar moratorium ini dapat dilaksanakan? Rakyat terus tersepit. Jadi apakah mereka masih lagi tidak memikirkan? Sebab itu saya marah kepada warga ahli parlimen daripada UMNO. Saya tak marah orang lain. Itu parti mereka. Sama ada mereka daripada PBM ke, mereka daripada Keadilan ke, daripada PAS ke, daripada ke DAP ke, ataupun PAN. Itu hal mereka. Tapi yang saya selalu tegur, kenapakah menteri-menteri daripada UMNO, apakah mereka tidak menyuarakan dalam mesyuarat kabinet? Apakah mereka tidak peka? Apakah mereka tidak boleh berhubung dengan Tengku Zafrul? Tengku, cepatlah rakyat ni. Sebab kalau kita mewakili parti yang terbesar, rakyat ahli-ahli warga UMNO 3.7 juta. Itu yang menjadi ahli. Bagaimana yang menyokong kita selama ni? Jangan kita siarkan harapan mereka. Anda berada di anjur kuasa adalah atas mereka yang menghantar anda ke parlimen. Itu yang saya selalu nyatakan. Soalnya memanglah marah. Pukul 11 tadi ada seorang telefon saya. Saya tahu dia orang pegawai menteri. Dia Datuk, cukup-cukuplah, jangan duduk balon saja. Saya kata saya bukan membalon. Saya menyuarakan kekecewaan warga. Jadi kalau you tak nak kena balon, kalau you tak nak kena tegur, laksanakanlah. Saudara Azhar, ingat Musangking tu. Saya ingat apa yang berlaku dipaham. Ini juga belum tuntas. Rakyat melihat. Kesani Melaya, musang berbulu ayam, gunting dalam lipetan, duri dalam daging, api dalam sekam. Memang itulah keadaannya yang kita alami sekarang. Dan sedangkan kita sudah menghampiri jeda waktu untuk diadakan pilihan raya umum. Saya mendapat perkabaran. Jadi sebab itu sekarang ni sibuk memikirkan tentang siapa calon dan sebagainya. Datuk, pencerahan sedikit tentang bank dah tak layan. Ini yang saya katakan, bahawa bank tidak melayan. Jadi apa yang Tengku Zafrul? Saya cuba berhubung dengan saudara Sahar. Saudara Sahar kata ini bidang kuasanya, dia kata bahawa bank negara telah mewujudkan hotline. Iyalah, kau sekadar begitu hotline, tetapi tidak ada tindakan, saya katakan kepada beliau. Jadi saudara kena ingat, saudara adalah pimpinan pemuda, harapan rakyat. Saudara juga harus bersuara di Kementerian Saudara. Salah tu, saya dah mohon sinar, saudara Albert Gilan. Sinar ni untuk kategori 1. Dia orang cakap apa tadi? Dia orang cakap keputusan akan diketahui selepas 4 Januari. Katanya bukan 4 Januari, 2 Januari. Macam mana saya katakan tadi, bahawa semalam dan kemarin, apakah ini mungkin nak dijadikan sebagai gula-gula Ferrero Rocher punya gula-gula kepada rakyat yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri. Kalau inilah benar berlaku begitu, bagi saya satu benda tidak baik, satu tindakan yang cukup tidak baik. Kerana mereka berpesta, mereka mencari pengaruh di atas keperitan, kekecewaan rakyat. Sepatutnya umumlah sekarang. Jangan kerana nanti keputusan khas malam tahun baru Perdana Menteri, maka nak mengumumkan kepelbagaian. Saya dengar tapi tak tahu sejauh mana benar tak benar. Ini saya cakap terus terang, jangan kata besok tuduh pula saya kata Datuk cakap tak semua bikin. Jadi saya tak berani nak cakap. Saudara Muhammad Syafiq Abdul Halim Datuk 2 juta benda saya tak faham. Saya minta maaf sebab waktu saudara masuk tadi tu saya tengah membaca sedikit. Siapa makan cili rasalah pedahnya ya. Ya yang live semalam terlepas. Ya tak apalah saudara. Dia kalau terlepas tapi dia ada recorder, saudara boleh dengar kemudiannya ya. Baik, tadi again saya nak ingatkan tuan-tuan, saudara semua, kalau boleh bila saudara didatangi oleh mamak-mamak tarik kereta ni, cuba mengelak jalan kita jalan. Kalau mereka ikut dari belakang, terus ke balai polis. Kalau waktu malam memang tidak boleh. Sepengetahuan saya mereka tak boleh menarik kenderaan kita pada waktu malam ataupun hari-hari kelepas am. Cuma yang kekhawatiran saya mereka tunggu di R&R, berhati-hati. Kerana senarai kenderaan kita ini ada pada mereka. Bank pula tu memang mengeluarkan apa semua dan sekarang ni dalam dunia tanpa sepadan, semua orang dapat akses. Ada yang tunjuk, ini ada dalam bank ni tak bayar 2 bulan, 3 bulan. Jadi mereka sebenarnya bukan nak tarik kereta.
Yang mereka minta ada wang. Ini yang saya katakan, mereka nak menyakau. Mereka nak merompak di tengah jalan. Orang dah susah tak boleh nak bayar duit kereta bulanan, ansuran, tak dapat duit EPF dan sebagainya, tak ada bantuan keprihatinan atau perhatian lagi. At this moment, tak ada kerja, tak ada income. Mereka nak minta juga duit. Mereka langsung tidak ada ihsan di hati. Jadi saudara berhati-hati dengan mat tarik kereta ni. Jadi saya kalaulah ada keluarga kita yang bekerja ataupun bertugas sebagai tukang tarik kereta, nasihatlah mereka. Janganlah kamu buat nanya pada orang kita. Jangan. Surah Azam aja apa cerita Dr. Kuna sikit. Kemudian hari ini rakyat sudah mula membuat permohonan. Sama ada melalui internet ataupun pergi ke pejabat kumpulan wang sepanjang bekerja. Saya menerima kiriman daripada saudara Jaafar Ahmad. Beliau menghubungi saya menyatakan beliau berasal dari Trola. Kata saudara Jaafar, pagi tadi beliau telah memohon air sinar, tapi dikatakan tidak layak kerana usia melebihi 55 tahun. Sedangkan beliau masih ada caroman dan menamatkan kerjayanya pada bulan Jun tahun 2020. Usia beliau hari ini adalah 57 tahun. Jadi dalam keadaan begini, saya kira, saya tak tahu, saya cuma boleh memberi pencerahan. Apa yang dinyatakan kepada saya beri pencerahan. Tapi sebagaimana yang saya katakan, bahawa pergerakan pemuda UMNO ada dia punya hotline. Jadi saya minta saudara Jaafar bolehlah berhubung dengan 013 735 4116. 013 735 4116 atau 013 735 4117. Saya tadi berhasrat nak pergi ke Ibu Pejabat UMNO nak tengok pejabat pemuda ada ke tak ada online itu. Kadang-kadang dia orang ni bercakap je. Sebab saya dipahamkan pergerakan pemuda UMNO dalam mesyuarat EXCO-nya telah pun memutuskan mereka mewujudkan online nak mengumpul segala data-data ini untuk dijadikan sebagai antara perjuangan pergerakan pemuda. Saya mengucapkan syabas, tetapi nak tengok sejauh mana keberkesanan tindakan mereka itu. Sebab jadi saya yakin apa yang dialami oleh saudara Jaafar juga dialami oleh orang lain. Sebab saya tengok sebentar tadi ada juga yang masuk dalam kiriman. Belum dapat saya ulas sedikit. Dia kata pun cerita yang sama. Air sinar menjadi air malap. Jadi bagaimana saya tak tahulah. Memang saya katakan berkali-kali dulu, pada mulanya dahulu saya ingatkan kerajaan boleh membantu. Tapi tidak. Jadi kalau tidak, apa lagi? Apa ruang yang ada? Jadi apabila Tun Najib melontarkan nama itu, saya kata okeylah, gunakanlah wang ini. Dan ternyata bahawa keperluan itu memang ada logika. Ada seorang pelayar lu memberi pandangan pada saya. Saya kata kalau boleh jangan kita ambil. Sebab itu untuk simpanan hari tua. Tetapi terbukti sekarang kenyataan beliau itu benar. Jadi saya bagi tahu, bagi saya kalau yang benar tetap benar. Waktu saya membuat argument itu kerana saya melihat waktu itu adanya bantuan ransangan perhatian rakyat. Dalam keadaan begini saya berterima kasih pada sahabat saya Dato' Samsul, ini menteri Menteri Tenaga. Beliau Dato' Dr. Syamsul Anwar Nasarah mengumumkan dia katanya bekalan tenaga elektrik di premis yang menggunakan domestik di Semenanjung dan Sabah, kalau pun mempunyai tunggakan kurang daripada 6 bulan tidak akan dipotong. Jadi saya melihat ada sedikit keprihatinan daripada seorang menteri. Inilah kita mahukan. Terima kasih saudara Samsul, Dr. Samsul. You are one of the leaders yang saya hormati. Jadi Dr. Samsul Nasarah begitu prihatin beliau pada rakyat. Dia katanya kalau bagi pengguna domestik di Semenanjung dan Sabah yang mempunyai tunggakan kurang daripada 6 bulan tidak akan dipotong sepanjang tempoh daripada 1 Januari hingga 31 Mac. Jadi kalau yang lain tu mudah-mudahan ada sumber kewangan boleh dibayar sedikit demi sedikit. Jadi artinya inilah antaranya mengurangkan beban rakyat. Saudara, kita juga harus sedar. Saya nak beritahu pada teman-teman yang berada di anjung kuasa di Seri Perdana. Ni saya tengok catatan saudara Iman JR juga betul sebagaimana isi hati saya. Jadi pemimpin UMNO terutama bapa-bapa menteri ini
mereka yang berada di anjung kuasa seri perdana ni kena sedarlah. Kerana pemimpin UMNO kita lihat dah macam tak faham bahasa. Sedangkan sudah ada semacam satu gerakan untuk menghancurkan kredibiliti parti UMNO. Saya mengatakan berkali-kali, UMNO tak salah. Yang salah adalah pimpinan. Tapi mereka-mereka ini, kerana sekarang ini sudah ada pelbagai tuduhan yang direka-reka. Pelbagai tuduhan yang kita tak jangka. Benda tu tak ada pun. Jadi saya contohnya, saya okey, mahkamah memutuskan yang Berhormat Mulia Tengku Anand Tengku Mansur bersalah. Itu hukuman mahkamah. Kita tak boleh membicarakan, kita tak boleh menentang. Siapa yang menentang adalah contempt of courts. Ya. Cuma yang menjadi persoalan pada saya, iaitu hukuman itu, keputusan mahkamah itu dilakukan seminggu selepas ahli-ahli Parlimen UMNO memberi sokongan kepada bajet 2021. Kalaulah hukuman itu nak buat, kenapa tak buat minggu lepas? Itu persoalannya, itu persoalannya. Saya tak lebih, saya tak boleh nak komen. Sebab sebelum itu tuduhan pertama dulu tu yang RM1 juta tu lepas. Yang ini kalau mengikut kata hakim, dia kata bahawa argument ataupun alasan yang diberikan tidak mencukupi untuk meyakinkan mahkamah Tengku Anand tidak bersalah. Jadi sebab itu beliau dijatuhkan hukuman 12 bulan penjara dan hukuman sebanyak RM2 juta. Kalau tak bayar denda itu ditambah lagi 6 bulan. Jadi memanglah prosedur mahkamah dia boleh membuat rayuan. Cuma saya tengok rayuan dikemukakan oleh apa yang Arif, pembelanya, tukang belanya adalah rayuan terhadap hukuman, bukan rayuan untuk mencabar sama ada hakim membuat khilaf atau tidak. Jadi Saudara Muhammad Farhan, kita kena jujur dan mengulas Datuk benda yang baik seperti Aisynar haruslah diakui, bukan petikai tak ada pasal. Ulas Datuk tentang kes rasuah kunan. Rasuah ni memang budaya UMNO ke? Janganlah petikai bila hukum. Saya tidak, Saudara Muhammad Farhan, saya tidak mempertikaikan hukuman. Yang saya timbul persoalannya, hukuman itu diadakan seminggu selepas bajet. Kenapa tak buat sebelum itu? Itu saja. Ini adalah dari segi hati kecil saya tertanya-tanya. Kalaulah hukuman itu dijatuhkan sebelum bajet, mungkin cerita lain pula. Itu pandangan saya lah. Ini kita ni orang politik, brother. Bila kita orang politik, kita memikir macam-macam. Jadi soalnya, tapi janganlah saya katakan bahawa rasuah itu budaya UMNO. Tak boleh begitu. Siapa saja yang berada di anjung kuasa, yang melihat banyak wang, maka mereka juga terdedah kepada tindakan rasuah. Saya tidak mempertikaikan. Sebab itu saya minta macam pembelian vaksin COVID-19. Kita mintalah, kita ada agensi kita, iaitu Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Masuklah. Begitu juga dalam kumpulan wang simpan pekerja. Kerana saya tertanya-tanya di hati saya, kenapa susah sangat kumpulan wang simpan pekerja untuk mencairkan kewangannya. Jadi dalam keadaan begini, Suruhanjaya Pencegah Rasuah kena masuk. Bertanyalah kepada, melihat kedudukan fund manager. Fund manager ini ataupun pengurus dana. Sebab wang yang ada di kumpulan wang simpan pekerja bukan sedikit. Dia bukan setakat 2-3 juta. 970 bilion. Soal lama dulu. Tetapi dari rekod time measure tu 970 bilion. Jadi kumpulan wang simpan pekerja pula nak meningkatkan pendapatannya, dia melakukan pelaburan. Ada pelaburan-pelaburannya membeli bon-bon kerajaan. Itu tidak salah. Itu yang sebaiknya. Sebab ini dijamin oleh kerajaan dan ada keuntungannya. Tetapi kalau dia melakukan pelaburan dalam syarikat-syarikat tertentu yang tidak diketahui, dia punya on paper cantik, apakah telah diadakan siasatan, adakah dibuat due diligence, adakah dikaji sebetul-betulnya. Contohlah bagi saya, projek perumahan di Baling. Contoh ini saya tak kata begitu. Contoh, projek perumahan di Baling. Dia nak cari modal, ajak kumpulan wang simpan pekerja melabur. Sedangkan
kawasan itu kawasan yang tidak menguntungkan untuk menjual rumah yang mahal seperti di Kuala Lumpur. Itu contoh. Ya, saudara jangan kata saya tuduh, saya tidak. Saya bagi contoh ataupun pelaburan apa kita bagi pelaburan yang mudah lah macam di Sabah ataupun sebagai contoh iaitu ini Bakun Dam Project. Iaitu projek Bakun adalah ini empangan bakun yang melibatkan tak silap saya rasanya 18 ke 28 bilion. Jadi orang yang mendapat projek yang dianugerah oleh Tun Dr. Mahathir mendiang 10 packing. Latar belakang kewangan dia kukuh ke? Sedangkan projek itu besar. Saya berkeyakinan mungkin dia juga bertemu dengan kumpulan Wasawan Pekerja. Jadi pemegang dana, pengurus dana itu kalaulah ada, kalau terdapat wang kumpulan Wasawan Pekerja dilaburkan dalam projek dam di Bakun, ini satu tindakan yang boleh disiasat. Apakah orang yang meluluskan dana itu ada kepentingan untuk poket dia sendiri? Itu yang saya persoalkan. Kita bukan menuduh. Saya harap saudara faham apabila saya lontarkan benda ini, bukan untuk saya buat tuduhan, supaya kita rakyat dapat tahu. Sebab kita mahukan satu kerajaan, satu kepimpinan yang tulus. Kita tidak mahu adanya pemimpin yang bersikap musang bulu ayam. Tengok duit sapu, tengok projek rembat. Apa yang berlaku sekarang? Terdedah sekarang ni di Kedah misalnya. Saya tak tuduh. Okey, orang yang kita jangkakan bersih, tiba-tiba ada nama Tengku Zafrul yang dilibatkan kerana mak dia terlibat sama. Dan ini yang masalahnya. Ini masalahnya. Dan lepas itu melibatkan juga pimpinan daripada parti-parti yang lain. Kabarnya WhatsApp itu berlegar antara ini Tan Sri Anwar Musa dengan Taqiyuddin. Begitu juga dengan apa yang berlaku 2-3 minggu lepas bila Tan Sri Anwar Musa akhirnya mengakui memang betul dia mengeluarkan surat sokongan kepada syarikat. Jadi benda-benda beginilah yang membuatkan rakyat berfikir apakah projek-projek begitu hanya untuk mereka yang ada. Ini yang kita katakan bahawa kita menentang KKN, korupsi, kronisme dan nepotisme. Kita hendak supaya semua rakyat mendapat equal chance ataupun dapat peluang yang sama. Yang tidak kerana aku orang keliling, aku baik dengan presiden, aku baik dengan Perdana Menteri, aku boleh mendapat projek besar. Ini kita tak mahu. Enough is enough. Negara kita negara kaya raya. Tapi kalaulah pemimpin kita mempunyai sikap yang tidak bersikap musang berbulu ayam. Tengok aja anak ayam tu sapu. Akhirnya rakyat yang susah. Kalau mereka benar-benar, sebab menteri atau pemimpin ini dah cukup dibayar dengan gaji yang cukup. Dan mereka dijamin tidak akan menjadi seorang yang muflis. Kerana apabila mereka pencen, gaji pencen pun RM20,000. Dah cukup. Kalau bahasa orang kampung kita, 7 keturun tak habis macam tu. Tapi masih lagi nak menyakau. Ini masalahnya. Jadi saudara Muhammad Syafiq Abdul Halim, Datuk, buat report SPRM kalau ada bukti. Saya kata saya tak ada bukti. Saya meminta kalau boleh. Saudara Syafiq, saya tak menuduh. Saya kata lebih baik SPRM mengintai. Saya tak tuduh. Jadi saya heran kadang-kadang bila saya buat pencerahan begini, saya kata saya cuma menzahirkan keraguan. Apakah salah saya sebagai insan, sebagai rakyat negara ini, warga ini menzahirkan keraguan saya? Saya melihat sebab dari segi logika saya, mungkin saya salah. Sebab itu saya tak tuduh. Saya kata soalnya sekarang ni saya terfikir kenapalah susah sangat kumpulan wang simpanan pekerja mencairkan dana-dana yang tersimpan. Apakah sudah dilaburkan dalam projek? Apakah sudah dilaburkan dalam pembelian bond? Kalau ini berlaku, saya kata sewajarnya lah SPRM membuka kertas siasatan. Itu saja. Kalau saya dapat dengan jelas, saya akan buat laporan. Saya tak ada. Jadi saya melontarkan kalau kawan-kawan yang lain dapat melihat. Itu saja, tak lebih daripada itu. Saudara harus berlapang dada. Bila kita berhujah, saya bukan nak tunjuk saya pandai. Tidak. Saya insan tertib. Latar belakang saya sebagai orang sok khabar. Dia sebagai wartawan, dia melihat segala angle.
Dan ini yang saya cuba memberi pencerahan, sebab saya katakan saban malam saya memberi pencerahan. Tidak lebih daripada itu. Saya tidak buat tuduhan. Jauh sekali untuk saya menuduh siapa. Tapi dari segi politiknya, itu saudara jangan marah. Saudara mungkin menyokong orang-orang tertentu, itu terpulang. Jadi kalau saya sekarang ini bercerita tentang parti saya, warga parti saya, ke mana kita nak pergi. Sebab keraguan saya dengan pimpinan-pimpinan parti yang lain. Dia saban malam saya mengatakan bahawa saya tidak percaya pada PBM kerana kehadiran PBM nak bunuh UMNO. Berdasarkan kepada ucapan-ucapan pemimpin PBM sebelum pilihan raya umum. That's all. Saya jangan marah pada saya. Masalahnya apabila kesalahan pimpinan saya. Pimpinan saya bersetuju mengundang pula pimpinan PBM berada dalam muafakat nasional. Saya tak tuduh siapa. Cuma saya kata, saya menyalahkan. Malahkan saya katakan Presiden UMNO juga punya saham dalam kesilapan ini. Sepatutnya itu hari tak usah sokong pun. Kena tuntut terus pilihan raya. Kalau tuanku kata tak boleh nak buat begini, terpulanglah tuanku. UMNO punya stand begini. Saya rasa Agong pun ada je pemikirannya. Jadi jangan marah saudara. Bila saya beri pencerahan, tolong dengar pencerahan saya. Bukan saya nak tunjuk saya pandai. Saya tak nak tunjuk saya bijak. Tidak sama sekali. Dan saya meraihkan pemikiran anda semua. Mr. Razwan Mustafa Dawn. Itu moleklah SPM siasat. Kepala mungkin. Baca saya katakan mungkin. Saya tak tuduh. Saudara Ismi bin Maisa, benar tu. Saya setuju. Saya minta maaf lah Saudara Ismi. Saya dengar Saudara punya Ismi punya pandangan tiap malam. Kesian juga saya tengok. Mereka yang tak bersetuju dengan Saudara Ismi kena balon tiap malam. Jadi bagi saya, kalau you tak suka dengar, mudah saja off. Kerana kalau anda adalah orang daripada PKR ataupun anda orang daripada parti-parti yang bukan UMNO. Ini bicara saya bersama dengan warga UMNO. Saya memberi peringatan pada warga UMNO. Dan saya menzahirkan kesedihan. Saya menzahirkan kepedihan rakyat. Tidak lebih daripada itu. Dan saya kalau saudara dengar 2-3 malam lepas, tidak ada seorang pun daripada pimpinan UMNO yang terlepas daripada, bukan caci merca, dari kritikan saya. Kerana saya merasakan selepas saja bajet diluluskan, sepatutnya, saya nyatakan sekali lagi, sepatutnya pada hari Jumaat, hari terakhir sidang parlimen. Waktu itu dah tak ada dah cerita bajet dah. Dan Datuk Zafrul, Tengku Zafrul hadir di parlimen. Waktu itulah sepatutnya pimpinan UMNO, sama ada you wakil rakyat ke, you menteri ke, ataupun you JSC dan sebagainya, bertanya. Dan saya melihat hanya terkontang-kanting Datuk Mat Maslan. Dan saya sedih. Sedih kerana pandangan ataupun perjuangan yang diperjuangkan, yang dilontarkan oleh Presiden UMNO, yang dilontarkan oleh mantan Presiden UMNO, yang dilontarkan oleh Susah Agung UMNO, tidak disahut oleh warga UMNO yang menjadi ahli parlimen. Kenapa begitu jadinya? Jadi persoalannya, bila dalam itu, mulalah kita akan meluar kata-kata, mungkin dah kenyang, mungkin dah senak perut, mungkin takut hilang jawatan. Jadi segala kemungkinan itu mengundang persepsi. Jadi bagi saya, soal saudara nak pilih siapa musim pilihan raya, carry on. Dan saya melihat mereka-mereka ini tak sepatutnya dihantar semula ke parlimen masa akan datang. UMNO harus mencari pimpinan yang terbaru. Sebab itu jelas. Bukan nak jatuhkan kerajaan, bukan nak tolak bajet. Tidak. My argument pada hari terakhir sidang Dewan Rakyat, Tengku Zafrul ada. Apalah salahnya bangun Tengku bercakaplah terus terang sekarang ni. Presiden kami, mantan presiden kami memperjuangkan, tak apalah kami dah sokong bajet. Bagaimana dengan moratorium? Kenapa Tengku berat sangat mulut tak nak mengumumkan? Kami nak tunggu sekarang. Saya rasa Tengku beliau akan jawab. Sudah pasti beliau akan respon. Ni nak tanya juga lagi. Ini kumpulan wang sebenarnya dia. 2 perkara je. Lain tak ada. Not more than that. Jadi kalau saudara nak tuduh saya menyalahkan orang menuduh, tidak, saya tidak menuduh. Saya minta maaf lah saudara. Kadang-kadang mungkin benda ini terkena pada anda menyokong seseorang. Bila saya boleh kritikan, anda marah kat saya. Tak boleh lah gitu. Sebab selalu saya katakan, tangan yang mencincang, bahulah yang memikul. Sebab saya tengok sekarang ni, apabila kita melantik pembangkang sebagai pengurusi jawatankuasa kira-kira wang negara, PAC, dia daripada DAP.
Tiba-tiba dia nak panggil pula Presiden UMNO. Kontrak itu ditandatangani tahun 2002. 2002. Bukan zaman Datuk Seri Zahid Hamidi. Dan perjalanan dan kontrak itu diberikan kepada syarikat milik Lembaga Tabung Angkatan Tentera, iaitu Baustats Naval Dockyard. Dan tiba-tiba dia seolah-olah gambaran yang diberikan oleh pembangkang dan sebagainya, seolah-olah ada syarikat lain yang mendapat kontrak sebesar 6 bilion itu. Ini di dalam kumpulan. Kita tak tahu. Dan PSC sekarang ni sedang membuka kertas. Cuma saya katakan, kenapa bila buat benda begitu, tiba-tiba nama Datuk Zahid dituduh terus. Sedangkan 2002 beliau tidak menjadi Menteri Pertahanan. Beliau cuma menjadi Menteri Pertahanan, tak silap saya, tahun berapa? 2013 sehingga 2016. Dan kabarnya pembayaran itu bermula bukan zaman dia jadi Menteri Kewangan sama Menteri Pertahanan. Malahan sewaktu beliau menjadi Menteri Pertahanan, beliau telah pun mengarahkan supaya Baustats melangsaikan segala aku janji untuk membekalkan kapal-kapal tersebut. Kalau tidak, maka ia akan dikenakan tindakan. Ini mungkin mereka marah. Tapi bila beliau pergi ke Kementerian Negeri dan pembayaran dan sebagainya, itu dia tak tahu. Sebab itu Datuk Zaid kata, saya bersedia untuk disiasat. Kan what me? Panggillah Panglima dan sebagainya. Ya, yang benar tetap benar. Cuma yang menjadi persoalannya, kenapa Prepsi Guru itu ditambah lagi? Saudara kena ingat, Datuk Zaid adalah my presiden, presiden saya. Sehingga saat ini, beliau adalah Presiden UMNO. Kalau beliau tidak jadi Presiden UMNO, soal lain. Macam bapa yang bawa muda Tengku Anan. Mahkamah dah putuskan. Saya berlapang dada terima. Tak ada pula saya nak membela keputusan mahkamah. Cuma yang saya katakan, why now? Buat minggu lepas. Apa kerana? Mungkin lah. Saya tak tahu. Sebab saya juga, waktu saya buat catatan buku Dato' Arun itu, saya menerima satu surat daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Catatan dari itu, Tun Dr. Mahathir kata, waktu dia jadi Timbalan Perdana Menteri, dia menjumpa dengan Hussein On. Dia minta supaya Dato' Arun ini, sebab dengan jawatan tertinggi itu, sebab kes ini dia tak percaya boleh berlaku, bolehlah diselesaikan di luar mahkamah. Tapi Hussein On nak meneruskan juga kerana ada agenda politik dan sebagainya. Jadi bagi saya, kalau itu ada suratnya, mana ada precedence. Ada precedence. Soal lepas itu, zaman Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri, ada orang pergi ke mahkamah, itu saya tak tahu. Tapi presiden daripada surat yang dia tulis pada saya tu, saya tengok, ada. Boleh. Jadi, tapi kita tidak mahu pemimpin kita terjebak dalam kegiatan rasuah. Perjuangan kita menentang KKN yang dislogankan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu beliau jadi Timbalan Perdana Menteri. Kerana waktu itu Amin Rais di Indonesia menentang pentadbiran Soeharto. Dan beliau menylogankan anti-KKN. Itu korupsi, kronisme dan nepotisme. Jangan lupa. Dan lontaran KKN itu dilontarkan saat Datuk Zaid Hamidi menjadi Ketua Pergerakan Pemuda. Waktu itu dan zaman saya. Jadi apakah slogan itu sudah hilang? Apakah pimpinan pemuda sudah tidak mahu mengguna pakai lagi? Ataupun mula merasa takut? Kalau pemuda zaman Datuk Zahid berani melontar begitu, walau tidak pun menyenangkan hati Presiden UMNO ketika itu, kenapa pemuda hari ini tak berani? Itu persoalan saya. Saya ingin memancing Ketua Pergerakan Pemuda Datuk Ashraf. Sebab itu saya ucap terima kasih dia mewujudkan ini biro dan sebagainya. Dan saya agak tertarik di Amerika malam tadi dalam laporan ini Kongres Amerika telah pun meluluskan peruntukan sejumlah $900 bilion. Kongres malam tadi telah pun meluluskan bantuan kepada semua rakyatnya yang terkena jangkitan COVID dan juga yang terkesan oleh kehadiran virus corona. 900 bilion USD. Nilai di Indonesia ni saya ingat dekat-dekat 4 triliun lah. Amerika mengeluarkan dana daripada tabung khazanah negaranya. Memanglah dia negara kaya, dia besar. Tapi kenapa rancangan perhatian ini tidak dilanjutkan?
Apakah negara kita dah tak ada duit? Itu persoalannya. Dah lah begitu, tak ada begitu, moratorium pun tak boleh nak buat. Kemudian kalau nak keluar duit mereka sendiri daripada tabung kumpulan wang simpanan pekerja pun tak boleh. Nak saya selalu Mak Syafiq, dia tanya pasal Kunas, saya dah jawab. Kita ikut apa keputusan mahkamah. That's all. Cuma saya katakan sekarang ni tentang apa yang diwar-warkan sekarang. Saya jangan marah. Kerana saudara menuntut saya saya tak boleh nak cakap apa, Saudara Syafiq. Saya tak boleh nak cakap apa. Sebab mahkamah dah putuskan dan kita kena akur. Sebab itu waktu Datuk Dari Seri Najib dijatuhkan hukuman, saya ambil keputusan, okey, follow mahkamah. Kita kena menghormati. Cuma yang kita tidak mahu, eksekutif menguasai separation of power. Kita ada pembahagian kuasa, iaitu eksekutif Perdana Menteri dan menteri-menterinya. Kemudian ada legislatif. Legislatifnya adalah parlimen. Satu lagi judiciary, itu badan kehakiman. So janganlah ada campur tangan. Itu yang kita tak setuju. Saya dah jelaskan apa yang berlaku pada keputusan mahkamah hari ini dengan tekunan, kita terima dengan terbuka. So biarlah dia urusannya membuat rayuan dan sebagainya. Terpulanglah pada hakim. Kerana bagi saya, tangan yang mencincang, bahu yang memikul. Tapi jangan tuduh UMNO. Saya tak boleh menerima kalau saudara menuduh UMNO. Saya bercakap, saudara cuba nak mengganggu saya punya lah, Syafiq. Saya bercakap ni, saya global lah. Untuk satu perkara nak kuik-kuik, I'm not that type. So, saya memberi pandangan. Saya teringat malam tadi saya tengok CNN, Amerika mengeluarkan dana untuk mereka yang terkesan oleh COVID-19, 900 bilion. Kenapa kerajaan kita tak boleh buat? Kalau tak boleh begitu, kenapa masalah kumpulan semalam pekerja tak boleh selesaikan? Kenapa moratorium tak boleh selesaikan? Itu sahaja. Nak marah apa? Saudara, kita harus berlapang dada. Saya tak nak tunjuk saya pandai. Jadi kalau saudara pula nak ajar saya, nak pimpin saya untuk ke arah itu, susahlah saya. Saya nak beri pencerahan banyak perkara. Jadi, dan satu perkara lagi saya mengingat pada teman-teman lah, kalau boleh. Jangan kita melihat, memandang orang dengan segala kesalahan. Jangan kita memandang orang. Kita harus menyantuni semua orang dengan niat yang jujur. Saya mewujudkan ruangan ini supaya kita dapat sama berinteraksi. Kalau saudara ada buah pikiran, lontarkan. Saya kalau ada masa, saya santuni. Tak lebih, tak kurang. Sebab dalam ini saya dari awal lagi, kita mesti ada perjanjian kita, we must be agreed to disagree. Kalau you tak agree, saya minta maaf. We must agree to disagree. Kita harus memegang prinsip itu. Saudara Azhar, kadang-kadang saya kena santun juga. Saudara Muhammad Azmi, abaikan, okeylah, tak apalah saudara. Jadi bagi sekarang ni, apa yang saya nak sentuh sekarang juga adalah tentang kes mahkamah sekarang ni. Cuma saya terkesan juga bila saya menatap tadi itu isi hati Datuk Najib. Datuk Najib dia kata catatan dia semalam Saudara Ismi telah pun menyatakan tak baiklah ada orang begitu. Tapi saya tengok, saya baca ayatnya tu sedih juga. Dia tak kata ke orang lah. Kalau saudara benci ke orang pun, arwah mak saya pesan, dia kata kalau kita benci seorang tu, janganlah benci habis-habis. Kalau kita sayang pada seorang pun, janganlah sayang habis-habisan. Kerana dia tulisan di Siti Najib, dia kata apa keperluan mendesaknya bagi geng ex-PKR yang kini pro-PN setelah mereka melompat ke BBM untuk serang dan fitnah saya pada malam saya serta seluruh keluarga saya sedang berkabung setelah bonda kesayangan kembali ke rahmatullah pada petang hari itu. Ada juga kebenarannya. Bonda meninggal pukul 4 petang. Pukul 8.30 malam dah mula serang saya semula. Kenapa pula serang saya tentang isu pengeluaran kumpulan simpanan pekerja? Sedangkan saya cadang moratorium pinjaman pertama dan pengeluaran akaun 2 kumpulan simpanan pekerja yang menjadi skim iLestari pada bulan Mac. Kenapa pula nak fitnah saya menipu rakyat? Katanya. Sedih. Jadi saya bila baca tatapan itu, saya juga bersimpati dengan beliau. Nak serang itu okey.
orang kata ada ceasefire lah. Lepas 2 minggu ke lepas daripada ni dah habis, usai permasalahan, segalanya dah selesai, mau politik, seranglah balik, tak apa. Tapi sedang serangan itu tak kena. Sebab yang membuat keputusan bukan Datuk Seri Najib. Kita bukan dalam kerajaan. Kita hanya menyokong kerajaan sedia ada. Jadi apakah mereka itu minta supaya Datuk Najib bawa semua orang keluar daripada Perikatan Nasional? Apakah itu yang mereka mahu? Kalau itu mereka mahu, mereka juga bagaikan musang berbulu ayam dalam Perikatan Nasional. Dan saya menyatakan begini, bahawa sekarang ni saya melihat ada unsur-unsur musang berbulu ayam dalam jemaah kepimpinan UMNO. Ini kenapa? Sebab itu saya suka catatan daripada saudara Ken dari Sabah. Dia kata yang dicari bukan panjangnya umur dalam kehidupan ini, tetapi keberkatan dan kebahagiaan darinya dalam nikmat hidup kita di dunia. Walau sebentar dari umur yang panjang, namun penuh dosa dan kenistaan serta persoalan berat di yaumil mahsyar. Wallahu a'lam. Jadi begitulah saya melihat. Sebab saya melihat kenyataan Ketua Pergerakan Pemuda yang menjelaskan beliau adalah anggota Majlis Kerja Tertinggi. Ya, keputusan UMNO bahawa kita akan bertanding di kesemua kawasan-kawasan yang kita menang dulu. Dan persoalan antara kita dengan PAS dan juga PBBM akan dirundingkan melalui PN. Tidak lagi melalui parti. Kerana semua sudah berada dalam Perikatan Nasional. Jadi Barisan Nasional akan berunding dengan Perikatan Nasional. Agak tak betul lah. Tapi kenapa beliau disanggah? Dan sanggahan terhadap saudara Ashraf Wajidi ini saya nampak berterusan. Cuma semalam tadi Datuk Seri Anwar Musa, Tan Sri Anwar Musa mengeluarkan kenyataan. Dia kata kedudukan Barisan Nasional sebagai parti lama besar perlu dihormati dalam agihan kursi PN. Saya pun heran juga, apa hal dia keluar kenyataan. Kedudukan Barisan Nasional sebagai parti lama, parti besar, perlu dihormati dalam agihan kursi PN, Perikatan Nasional. Kalau dia kata agihan kursi pilihan raya, lain. Apakah Perikatan Nasional menuntut sebagaimana tuntutan mereka di Sabah? Kenyataan beliau. Jadi ini dia mula-mula kenyataan waktu ditanya balik. Kedudukan Barisan Nasional sebagai parti yang punya kursi terbanyak dan kerajaan Perikatan Nasional perlu dihormati ketika rundingan pengagihan kursi menjelang pilihan raya umum ke-15. Seagung BN Tan Sri Anwar Musa berkata parti itu sentiasa bersikap terbuka dan bertanggungjawab terhadap sebarang rundingan berhubung isu agen itu selagi prinsip perjuangannya dihormati. Jadi kita mahu parti-parti dalam PN hormat kedudukan kita sebagai sebuah parti yang bukan sahaja lama tapi juga besar dan memberikan kita peranan yang bersesuaian dengan kedudukan kita. Itu kenyataannya. Jadi kata begini, itu masalah lah. Dan saya masih lagi nak bercakap tentang musang berbulu ayam dalam parti UMNO. Saudara harus berwaspada sebab adanya mereka bukan hanya di peringkat pimpinan bahagian, di peringkat pimpinan Majlis Tinggi, juga ada di bahagian-bahagian. Syamil Musa, banyak macam-macam munafik malam ni. Saya tak nak, tak baik kita menuduh orang munafik. Yang selalu saya sebutkan kemunafikan politik. Kamal Zaman, kunan apa kes Datuk? Saya baca dalam kenyataan itu adalah keterlibatan beliau dikatakan, dituduh ada tuduhan menerima sogokan daripada seorang tokeh dengan wang 2 juta. That's all. Lebih daripada itu saya pun tak dapat mengerti. Bagi saya sebenarnya jurusan kewatanan saya walaupun bekas wartawan jenayah, saya tak banyak cover mahkamah. Abu Ghani, 99% ahli politik makan rasuah. Apa macam ni? Nak tuduh 99% pun tak boleh juga. Sebab saya kata, mereka yang berada di anjung kuasa adalah terdedah. Mereka terdedah. Sama ada mereka nak buat dengan tak buat saja. Sama ada jiwa mereka kental tidak. Tentang orang yang tak ada rasuah pun dituduh rasuah macam Allahyarham Datuk Arif Idris. Sebab saya suruh baca buku dia, catatan diary dia. Politik ini adalah sesuatu yang dia berubah-ubah. Dan orang kadang-kadang lebih mudah terpengaruh dengan persepsi. Contoh yang terbaik. Dan apa yang berlaku sekarang ni pun saya melihat keadaannya begitu. Jadi kalau sekarang ni
saya melihat sebenarnya satu lagi tulisan, tak silap saya mana, ni. Pada 14 Disember, Datuk Seri Najib menulis, saya minta saudara Hayati, mungkin panjang sedikit, saya berasa sedih melihat rakan-rakan seperjuangan lama saya patah semangat dan mula meninggalkan UMNO. Ada di kalangan mereka ini dahulu saya dan akar umbi UMNO bantu begitu banyak, terutamanya dari segi karier politik mereka. Kerana kita percaya dan yakin walau apa pun berlaku, mereka akan terus menjadi nahkoda kapal dan memimpin akar umbi UMNO. Sudah tentu saya kecewa, tapi apakah daya kita kini jika perjuangan UMNO tidak lagi di dalam minda dan hati mereka? Adakah apa yang dikatakan benar bahawa yang dikejar hanya jawatan dan peruntukan? Jika begitu, UMNO perlu melalui proses pemutihan semula dan insya-Allah akan bangkit lebih kuat semula. Kita tidak ada apa-apa lagi di UMNO hari ini. Yang ada hanya kain di tubuh dan hati yang membara. Ini catatan Datuk Seri Najib. Kita berbekalkan semangat perjuangan, persaudaraan dan yang paling penting, keikhlasan untuk rakyat dan kesayangan mereka terhadap kita. Dan memang pun itu asas penubuhan, perjuangan dan kekuatan UMNO. Bagi saya, tidak adil juga jika kepimpinan UMNO hari ini dipersalahkan atas segalanya. UMNO tidak mempraktikkan amalan diktator dan menggalakkan akar umbi dan ahli-ahli bersuara memberi pandangan untuk membangunkan semula UMNO. Ya, ini satu masa yang mencabar kerana kita di bangku bangka. Namun tidak ada juga sekatan suara terhadap siapa pun untuk memberi pandangan terhadap dasar kerajaan hari ini. Kita masih diberi amanah oleh rakyat untuk menjaga kepentingan mereka. Jadi, berikanlah keyakinan semula kepada rakyat bahawa kita mampu dan berkebolehan. Kita benar-benar boleh bangkit untuk rakyat. Jangan kita lupa perjuangan UMNO. UMNO hidup bukan kerana seorang dua. UMNO adalah satu perjalanan dan perjuangan hidup bersama. UMNO adalah sebuah parti yang pada awalnya ditubuhkan oleh rakyat dan kerana rakyat selama berdekad dan tetap akan berjuang untuk rakyat. Saya menyeru katanya semua ahli UMNO supaya bertenang dan tidak terburu-buru dalam membuat sebarang keputusan berhubung dengan hala tuju politik sendiri. Sama ada kita kukuhkan UMNO yang telah memayungi kita selama ini, sama-samalah kita bangkit dengan UMNO yang kita sayangi. Hanya kerana satu sebab, rakyat tetap di hati kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi malam besok dan kita akan berbincang. Jadi jangan lupa berhati-hati adanya musang yang berbulu ayam dalam parti kita. Selamat malam.